dalam bab berkenaan dengan penyucian hati, dalam bab untuk kita katakan membersihkan jiwa kita. InsyaAllah kita nak sambung di dalam pengajian kita. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannifu rahimakumullahu ta'ala di dalam kitabnya Mutiara Tasawuf, kalau tak silap Ustaz, muka surat 8, betul kan? Dekat perkataan Dr. Abdul Wafa situ, betul. Okey, baik. Kata musannifu rahimakumullahu ta'ala, tengok muka surat 8 yang ada kitab lah, insyaAllah sama-sama kita tengok. Kata Dr. Abdul Wafa Al-Taftazani berkata, pada dasarnya tasawuf ialah akhlak dan roh Islam, kerana seluruh rukun Islam adalah diasaskan kepada akhlak. Okey, kata Dr. Abdul Wafa, pada dasarnya ilmu tasawuf, penyucian hati kita, ia adalah akhlak. Itu sebab paling payah. Betul? Dalam tiga-tiga ilmu usuluddin, fiqh, tasawuf, paling senang dengar dan paling susah untuk berbuat apa dia? Ilmu apa? Tasawuf. Kak, sabar kak, ya? Sabar kak, dengan pemergian arwah suami, sebut senang, nak buat tu akhlak. Nah, sifat kepribadian kita tu, paling payah. Nah, jangan sombong, jangan takabur, mudah terima teguran orang. Nampak? Itu paling payah. Nah, sebab tu tasawuf ni kalau kita campakkan diri, tenggelamkan diri kita dalam tasawuf, segala apa yang kita punya hari ini kita akan mengerti itu semua adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita lagi suka orang tegur kita. Ini terbalik. Nah, kalau ada orang tegur kita, kalau ada orang nasihat kita, melompat kita. Tapi kalau kita tegur orang, nasihat orang, kemain lagi kita. Nampak? Bila kena tang dekat diri kita, bang, alhamdulillah bang. Ya? Abang datang masjid, datang surah alhamdulillah, cuma nak tegur abang sajalah. Nah, kadang-kadang nampak anak perempuan abang tu pakai tudung, alhamdulillah, tapi pakai lengan pendek itu. Nah, kalau boleh lah bang, nah, minta sama-sama lah kita tunggu antara kita. Nah, sebab apa bang? Bukan apa. Nah, kadang-kadang tak manis orang tengok. Okey lah tu. Nah, ada setengah, amboi, tak ada kena-mengena pula. Apa kau babit kena anak dia pula? Nampak? Nah, dia tak boleh nak orang tegur dia. Nah, maka itulah paling payah tasawuf ni. Nah, kita kata pengurusi, kalau boleh kita buatlah program Maulidur Rasul ni. Nah, tambah-tambahkan program, imarah-imarahkan. Saya pengurusi, awak tak usah nak ajar-ajar saya. Nampak? Nah, kalau macam tu baik, tak payah ada AJK yang lain. Pengurusilah jadi pengurusilah jadi timbalan, jadi SU, jadi bendahari. Nampak? Nah, tapi bukan surau ni lah, surau tempat lain. Nah, nak gambarkan kepada kita akhlak ini adalah tasawuf, dan tasawuf itu adalah akhlak. Nah, paling payah dan roh Islam. Sudah tentu. Nah, sebab tu kita kata pejuang-pejuang Islam, dia boleh bangun, dia boleh tertegak, dia boleh bangkit kerana adanya roh Islam, tasawuf dia. Nah, semakin dia rendah diri, Allah Ta'ala muliakan dia. Semakin dia rasa dia banyak silap dan dosa, semakin Allah Ta'ala muliakan dia di sisi Allah. Nah, roh Islam tu, tu payah tu. Nah, sebab tu hari ni kalau kita tengok pejuang-pejuang, ibu-ibu, ayah-ayah duk tengok mak kilau tu, roh Islam tu. Ya, kalau dulu kita dipanggilkan mak kilau, Tok Bahaman, Tok Janggut, Dul Samit. Nah, kalau kita belajar dulu, dia adalah sebahagian daripada pemberontak. Nampak? Telah dimanipulasikan sejarah dia. Nah, sedangkan mereka lah yang membawakan akhlak kepribadian Rasulullah, mereka lah yang meninggikan syiar Islam, dan mereka lah yang menanamkan semangat untuk mempertahankan wilayah ataupun tanah air kita. Ni ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, pertama, kadang-kadang kita tegur orang dengan mulut,
Kadang-kadang kita tegur orang dengan perbuatan tak jadi, tetapi tegurlah dengan akhlak kita. Kita buat, maka insya-Allah dengan izin Allah satu hari dia akan berubah. Kerana seluruh rukun Islam ada berapa? Ada 5 lah, betul. Nah, jangan tukar pula rukun Islam ada 6 pula. Kan? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nah, jangan kita bertukar pula. Ni biasa ni orang tanya ni kalau nak dekat kahwin ni. Nah, bang, rukun Islam ada berapa? Kena tahulah, kan? Ataupun kita kata nak buat apa-apa ke, urusan ke, kan? Ataupun kita kata nak masuk kepada apa, kursus nikah ke. Nah, biasa orang akan tanya lah rukun Islam, kan? Ada sahabat tu cerita dia juru nikah. Nah, sebelum daripada majlis akad nikah tu tanya lah, rukun Islam ada berapa? Dia pun jawab ada 5. Okey, cantik lah tu pengantin lelaki. Nah, pertama apa? Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, lagi. Kemudian solat 5 waktu. Cantik. Lagi. Kemudian puasa bulan Ramadan. Cantik. Lagi. Kemudian membayar zakat apabila cukup haul dan nisab. Okey, cantik. Last kali apa? Last kali tu macam tergagap. Nah, dia kata menuju ke rahmatullah. Sudah. Nah, menuju ke rahmatullah ni qalu inna lillah. Nah, sahabat ni kata, biar ulang sekali lagi. Nah, menuju ke rahmatullah. Nah, sahabat Ustaz tegur, bukan menuju rahmatullah, itu kubur, menuju ke Baitullah. Baru betul. Nah, kadang-kadang tubuh kita tersilap. Nah, kalau menuju ke rahmatullah ni tak ada orang nak. Nah, tapi apabila sampai masa nak ke tak nak ke, dia tetap akan sampai. Jadi sebab tu kata Dr. Abdul Wafaq, tasawuf ialah akhlak dan ruh Islam. Nah, kita nak bentukkan ahli karya kita dengan akhlak lah dulu. Nah, tambah-tambah kita ni kan, tak lama lagi kan. Kita dah, orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dalam tempoh 60 hari ni kan. Yang mana faham, tak faham sudah. Nah, 60 hari ni. Nah, apa-apa pun jangan putus silaturahim. Nah, berbeza pandangan kita ataupun berbeza kita katakan pilihan di hati kita, raihkanlah. Nah, Allah Ta'ala akan tanya besok dekat akhirat. Nah, jangan sampai tak bertegur siapa, putus silaturahim. Ingat, yang akan sampaikan bantuan terawal pada kita ni lah besok. Nah, siapa yang akan datang ziarah jenazah kita di antara terawal? Kita ni lah ahli karya besok. Yang nak putus silaturahim sampai kau yang nihak, kau yang tuha. Apa sebab? Nah, ini ulama ajarkan akhlak pada kita. Nah, kita kalau bab ni, tak bertegur 3 tahun pun tak apa. Nah, kau macam ni, kau belah sini pula, aku belah sini pula. Nah, kadang-kadang solat berjemaah tu sampai 2 jemaah, mabuk ketum betul. Nah, saya bukan sini, saya sini. Nah, kenapa? Dia buat benda yang tak betul ke? Tak ada tahiyat awal ke? Nah, sengaja tak baca doa kunut ke? Apa sebab? Tak ada. Kita tak sehaluan dengan dia. Apa sebab? Kiblat kita sembah adalah arah yang sama. Fatihah yang kita baca dalam solat adalah Fatihah yang sama. Al-Quran mukjizat Nabi SAW yang terbesar, yang itulah kita baca. Bulan puasa Ramadan, itulah kita sambut. Tak ada pun orang puasa penuh dalam bulan Rejab, dalam bulan Syaban. Nah, tapi sampai satu keadaan, bertekak lidah, bergaduh. Nah, yang untungnya siapa? Tak lain dan tak bukan iblis, laknatullah, paling untung. Nah, cantik. Nah, yes, alhamdulillah. Nah, dulu alhamdulillah boleh duduk dalam sama-sama surau masjid. Nah, apabila kita katakan berlaku satu-satu perkara, dah tak bertegur dah. Nah, lepas tu saya dah tak datang dah surau dah. Nah, apa pasal? Saya menang. Apa pasal tak datang dah? Saya kalah, saya dah tak nak datang dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebab tu benda-benda macam ni jangan sampai kita putus silaturahim. Beza pandangan biasalah. Para sahabat pun beza pandangan. Nah, para tabi'in pun berbeza pandangan, tapi tak ada sampai bermasa muka.
Nah, tapi sampai tak ada caci maki, tapi tak ada sampai hina menghina. Maka kita ni tadi akhlak Nabi SAW yang perlu kita faham. Nah, raikan sama-sama. Nah, Allah Ta'ala pilih yang terbaik. Yang mana yang kita katakan itu yang terbaik, alhamdulillah. Nah, tak ada masalah. Ni ustaz cukup risau ni. Nah, bila nak dekat-dekat perkara macam ni, lepas tu pula tak datang dalam masjid dah. Nah, tak datang surau dah. Jangan. Nah, yang akan sampaikan bantuan pada kita yang terawal dulu masa Covid-Covid dulu, jiran kita sebelah juga. Kak, akak kuarantin ke? Kalau akak ada apa-apa nak minta tolong, WhatsApp je share-nya. Nah, kita tolong, lepas tu kita tolong lah letak dekat pintu pagar tu. Akak ambil lah kita. Siapa yang akan tolong kita besok kalau kata kita mandi jenazah, semayang jenazah, kebumikan kita? Kita ni juga. Sebab apa kita nak putus silaturahim? Jadi sebab tu ulama sebut di antara 3 perkara yang tak diangkat amalan oleh Allah, walaupun sejengkal, orang yang sengaja tinggalkan salat, isteri derhaka pada suami, kemudian orang putus silaturahim lebih 3 hari. Hati-hati. Nah, amalan sejengkal pun akan tidak diangkat oleh Allah. Nah, mayanglah kau tonggang kembali macam mana pun. Nah, semayang tu tetap kena wajib. Terima. Nah, semayang tu terima tak terima kena buat. Nah, ustaz saya tahu dah, saya ni yang semayang saya tak terima. Allah Ta'ala suruh saya semayang juga ustaz, tapi saya tahu dah, wajib kena buat. Nah, tak buat dosa besar kita. Sebab tinggalkan solat ni bukan dosa kecil, dia dosa besar. Nah, tapi soal terima ataupun tidak, itu kita bimbang. Nah, kita buat pula putus silaturahim pula. Tapi ustaz, saya dah nak berbaik dengan dia dah. Berapa kali saya bagi salam dekat dia, berapa kali saya tegur dekat dia, tak mau langsung pandang dekat saya ustaz. Selesailah. Amalan kita apabila kita nak baik dengan orang, nak kembali utuhkan silaturahim kita, eratkan kembali, selesai. Okay? Dia saja akan diangkat, dia saja akan ditangguhkan daripada diangkat amalan dia daripada kepala dia walaupun sedekal. Kita dah berapa kali nak baik dah. Nah, permohonan maaf dah buat. Kita maafkan dia. Siapa salah, siapa betul, bukan kita nak cari. Kita katakan perbezaan, tapi kita nak cari titik persamaan. Berapa kali dah kita kata kalau kita ada tersalah daripada sudut hutang, bagi tahu kita nak bayar. Nah, sebut dah. Sampai sekarang ustaz tak bertegur. Macam mana amalan saya? Kata ulama, amalan kita sudah selesai. Kerana berapa kali kita nak baik dah dengan dia, berapa kali kita nak eratkan silaturahim dah dengan dia. Nah, maka inilah ulama-ulama menyatakan akhlak dan ruh Islam itu paling besar duduk di dalam kitab tasawuf, duduk dalam pengajian, dalam bab pembersihan hati. Kata Samnun bin Hamzah, nama dia Abul Hasan atau Abul Qasim Samnun bin Hamzah, merupakan sahabat Sari al-Saqati, Abu Ahmad al-Qalansi dan Muhammad bin Ali al-Qassam. Meninggal dunia pada tahun 290 Hijrah. Lama dah. Nah, kita sekarang 1444. Lebih kurang 1300 yang lalu. Nah, ataupun 1200 yang lalu. Lebih kurang lah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, tasawuf ialah kamu yakin tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini. Tulis sikit dekat situ kalau ada pen. Semua itu pinjaman dari Allah. Tu tulis sikit. Tu baru tasawuf. Nah, kan? Kita duduk dalam jiwa kita, hati kita, kalbu kita, kita yakin tidak memiliki satu benda pun di dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya pinjaman dari Allah. Betul? Dia bagi kita handsome, dia bagi kita cantik, dia bagi kita anak, dia bagi kita suami, dia bagi kita isteri, dia bagi kita kaya, pangkat, darjat, keturunan. Belaka-belaka duduk adalah sebahagian daripada pinjaman Allah. Nah, kena ingat itu. Nah, sebab bila kita ada perkara-perkara macam ni, insya-Allah mana-mana kita pergi, seronok sangat pun tidak, sedih sangat pun tidak. Nah, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Tak kisahlah.
Nah, suami kita sayang, anak kita sayang, bini kita sayang, tak kira. Nah, heboh satu Malaysia, nak tengok Bilal, nak tengok Bilal, nak tengok Bilal. Nah, Bilal ni tengok mana Bilal surah Nur, angkat tangan sikit. Mana? Nah, heboh satu Malaysia. Nah, orang kata macam ni lah, orang kata macam ni lah, nampak daripada belakang lah, nampak daripada depan lah. Mana Bilal? Angkat tangan, dia nak tengok. Nah, tengok. Tak muka Bilal itu ni. Nah, boleh ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadikan poning netizen ni kadang-kadang. Ya haula wala quwwata illa. Kan? Malah bergaduh-gaduh. Nanti nak tengok muka Bilal. Nah, alhamdulillah, budak Nabi sebut dah, hatta dia non-muslim sekalipun akan ada satu sifat syurga bagi bayi tersebut. Lepas tu ulama-ulama mufakat. Nah, bapa kafir, ibu kafir, bapa non-muslim, mak non-muslim. Nah, anak mati 2 tahun ke 3 tahun ke setahun ikut gila sebelum balik, confirm 100% duduk dalam syurga Allah. Bapa kafir, katalah Hindu, mak pula Kristian, atuk pula Buddha, ikutlah. Nah, meninggal. Nah, bagi diri dia itu tadi tidak ada hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kita katakan semua kanak-kanak yang belum balik duduk dalam jagaan Allah. Maksudnya tidak ada hukum taklifiyah, sunat, harus, wajib, makruh, haram. Nah, datanglah baby macam mana pun, anak siapa pun, tetap comel, tetap mulia, tetap cantik, tetap handsome, tetap kita akan kasih. Nah, tengok bau mulut dia, bau sebahagian daripada syurga. Seronok bau mulut baby 2 tahun, 3 tahun. Kan? Seronok tu. Nah, sebab apa? Sebab belum ada dosa. Sebab tu Nabi sebut bau mulut budak ni, baby ni. Nah, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan seronok kita pegang tu. Nah, tak kira lah anak baby siapa pun. Nah, kita pun kadang-kadang cium pipi baby tu. Nah, kadang-kadang geram anak buah kita baru dapat anak ke. Nah, tak kira lah, cium-cium mulut baby tu. Wanginya ya Allah. Nampak? Sebab apa? Bau daripada syurga Nabi sebut. Nah, cuba kalau balik nanti kita cium mulut suami kita. Agak-agak lah. Nah, bau syurga ke alamatnya masuk hospital Sorban. Nah, tak apalah suami kita, isteri kita nak gambarkan. Nah, tapi janganlah kita rasa apa yang kita dapat di atas muka bumi Allah ni adalah daripada sudut segala-gala kita punya. Saat ni tak apalah. Nah, Allah Ta'ala bagi kau sakit je lah, kau tak payah sembang banyak lah. Nah, engkau ada apa pun atas dunia, Allah Ta'ala tarik nikmat sihat kau je, cukup dah. Aku tak pedulilah kau punya kekayaan 7 tala langit, 7 tala bumi ke. Nah, kemasyhuran kau daripada utara sampai selatan, barat sampai timur ke. Nah, orang puja kau bagi nak gila. Aku bagi kau sakit. Nah, aku bagi kau sakit. Apa agak-agak kau nak buat? Nampak? Tak keruan sungguh kita, tak manfaat dah segala benda. Nah, sebab tu nikmat sihat ni nikmat yang paling mulia. Betul. Tasawuf ialah kamu yakin tidak memiliki sesuatu apapun di dunia ini dan juga tidak dimiliki oleh sesiapa pun daripada kalangan makhluk di dunia ini. Milik mutlak Allah Ta'ala. Nah, belaka-belaka milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa yang kita pinjam atas muka bumi Allah, maka kita akan selamat. Nah, duduk atas jalan landasan segala bentuk Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita akan faham. Nah, nikmat sihat Allah Ta'ala bagi ni, nikmat boleh datang masjid, nikmat boleh datang surau. Nah, nikmat boleh cari rezeki, pinjaman daripada Allah. Nah, engkau buat maksiat, pinjaman daripada Allah. Engkau buat ibadat, pinjaman daripada Allah. Nah, jadi sebab tu kita hari ni tujuan kita nak tarik lagi anak-anak muda kita. Nah, masih kurang lagi kalau kita tengok nisbah anak-anak muda kita.
Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain tak perlu diajak. Nah, anak-anak muda kita berbondong-bondong datang. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk tarik anak-anak qaryah kita? Betul. Bagaimana nak tarik lingkungan 20-an, belasan tahun untuk datang di dalam rumah Allah ni, tidak lain dan tak bukan daripada didikan ibu dan ayah. Itulah dulu. Tak heran pun kalau orang dah kahwin ni tadi susah, bertambah susah kerana hubungan dia tak jaga dengan Allah SWT. Nah, tapi muda-muda lagi dah, bang, kita ni Isnin Ahad, Isnin Sabtu cari rezeki, bang. Nah, tak pernah kita ni, bang, agak-agak lah, bang, bila kita pergi masjid dengan kuliah. Nah, mula-mula seminggu sekali pun tak apa dah lah, bang. Surau An-Nur ni tiap-tiap malam kuliah, Ustaz tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Masjid Sayyidatina Khadijah kita tu penuh dekat carta tu. Takkanlah baik lelaki, baik perempuan seminggu cari rezeki tak ada langsung sekali datang dalam majlis ilmu. Ingat, dengar dalam YouTube, dengar dalam Facebook, dengar dalam media sosial, dia bukan majlis ilmu, dia sumber rujukan tambahan saja. Dia tak dinamakan belajar, dia tak dinamakan majlis taklim, dia tak dinamakan kuliah. Itu hanya sumber rujukan tambahan. Okey, dia kata saya, walaupun saya tak pergi, Ustaz. Nah, berapa banyak ceramah-ceramah saya tengok. Kadang-kadang saya tengok dengan suami saya. Nah, tak dinamakan pahala dapat. Bukan saya kata pahala tak dapat. Nah, tetapi takkan sama apabila orang duduk dalam majlis ilmu, pahala i'tikafnya, pahala wuduknya, pahala talaqinya, salat berjemaahnya, silaturrahim itu yang terlebih utama, ukhuwah itu. Nah, masalah pelik. Nabi sebut orang kafir dengan orang kafir dia baik, silaturrahim itu aku campakkan nikmat pada dia. Cuba tengok dia meniaga macam mana. Nah, kaya-raya dia, meniaga dia maju, tapi dia tak ada rahmat dekat negeri akhirat. Okey, tapi kita silaturahim. Ustaz datang daripada jauh-jauh ni. Nah, daripada Ampang datang. Nah, alhamdulillah kita boleh raikan. Ustaz boleh kenal dengan orang sini boleh raikan Ustaz. Sama-sama kita. Maka silaturahim itu yang kita nak. Nah, sebab tu hati-hati bagi golongan-golongan yang baru bernikah. 20-an, 22, 23, 24, 25. Datang bawa isteri kalian. Datang bawa anak-anak kalian. Untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalian akan rasa betapa nikmatnya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, duduk dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin mula-mula nak datang dari alam tu payah. Nah, walaupun mulut abang, mulut akak tu sebut, Ustaz, kita cari dunia kena 50 Ustaz, akhirat 50, jangan lebih sangat. Betul ke? Kita kena tipu dia setan. Nah, pembohong yang mulut kita. Nah, bukan 50, 20, 90, 10 kita punya. Nah, kalau kata 50, 24 jam satu hari satu malam. Nah, patut 5 jam, 6 jam kita datang majlis ilmu, kuliah agama. Itu baru seimbang 50. Mana ada. Nah, solat berjemaah pun kita tak nampak. Kuliah-kuliah pun Allah Ta'ala berikan kepada kita. Macam-macam ustaz datang surah An-Nur. Nah, tapi kita tak nampak itu satu benefit yang besar. Kita tak nampak itu satu kelebihan yang besar. Tapi dikala Allah Ta'ala hentak kesihatan kita, waktu tu baru kita rasa. Nah, dengar bunyi sayup-sayup azan tu, kenapalah waktu dah tak boleh nak pergi ni Ustaz. Dengar azan tu bergila macam nak pergi Ustaz. Nah, waktu tu tak boleh jalan dah. Kaki kena potong ke. Kalau nak pergi tu usaha kena banyak lah. Kena khidmat, kena minta tolong dengan anak ke, dengan orang ke. Nah, ambilkan kita depan rumah ke, tolak pakai wheelchair ke, ikut gila macam mana cara Allah Ta'ala takdir kan. Nah, tapi di saat sehat kita tak nampak benda tu. Tapi bila Allah Ta'ala ambil, nah, baru kita terasa. Tapi untunglah juga. Nah, saat-saat datang sehat Allah Ta'ala bagi signal, oi, berapa tahun kau hidup atas muka bumi Allah, kuliah agama kau tak pernah datang, majlis ilmu tak pernah datang, kau solat berjemaah pun celam-celup. Tak apa, untunglah juga ada muhasabah kesedaran diri. Nah, takut-takut tak dan datang sini, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah Ta'ala letak nyawa kita. Berapa banyak? Cukup takut dah tu. Nah, waktu saya niat kata dengan rumah saya, biarlah Allah Ta'ala ambil. Jadi janganlah ambil dalam insiden. Kalau boleh, minta pada Allah. Nah, janganlah ambil nyawa saya sakit ke. Ambillah nyawa saya dikala saya tengah mengajar ni ke.
Saya tengah jadi imam solat ke, saya baru nak keluar balik ke daripada kuliah ke, saya baru lepas mengajar kuliah subuh ke, saya baru lepas bagi tausiah ke, saya baru lepas kuliah zuhur ke, saya baru lepas zikir ke, saya lepas baru baca kitab ke, saya baru lepas baca buku taklim Fadilatul Amal ke, biarlah saya buat macam tu. Ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa aku, ya Allah, ambillah dekat masjid ataupun dekat surau kalau boleh, ya Allah. Kalau lebih baik lagi di tanah haram tu, kau ambil nyawa aku, ya Allah. Nah, sampai niat gitu. Nah, janganlah ya Allah kau payah-payahkan sakaratul maut aku, ya Allah. Janganlah kau berat-beratkan aku nak mati ni, ya Allah. Nah, ambil molek-molek aku tengah mengajar, ya Allah. Kau gentak nyawa aku, ya Allah. Kalau kata aku dah tak ada rezeki duduk atas muka bumimu, ya Allah. Nah, jadi kita kadang-kadang kena beringat. Nah, di saat Allah Ta'ala bagi sihat kita, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita, kita tak nampak. Terutama kepada pemuda-pemuda ar-rijal lah, anak-anak kita lah. Nah, jadi ibu-ibu, ayah-ayah antaranya peranan penting lah. Nah, anak-anak nak cucu kita cerdik. Nah, belum bawa lah anak tu. Nah, pergi masjid, pergi surau. Nah, mak tengok Alhamdulillah dekat sekolah dia azan. Belajar azan, belajar itu, belajar ini. Nah, dan kita pula bagi orang masjid, orang surau pula, janganlah halang budak-budak nak datang dalam masjid surau. Tu masalah kita. Nah, kita halang dia tadi tu kalau dia tu tadi buat benda-benda yang mungkar. Tapi kalau budak-budak tu bising, tak ada masalah, ada satu ruang dekat luar. Dia panggil hawashi kalau dalam kitab disebut. Apa hawashi ni? Satu tempat dekat luar. Daripada tempat orang semayang berjemaah, daripada tempat orang dengar majlis ilmu, dia ada satu pot. Nah, ada satu tempat. Nah, ikutlah dia nak main ke, kadang-kadang ada gelongsong kecil-kecil tu dalam Shopee jual 300-400 ringgit tu. Budak-budak. Nah, maka kata seorang ulama di Turki, Ustaz ingat lagi baru-baru ni dia ada pesan. Nah, waktu kita mengaji online dengan dia tu lah. Nah, dia kata apa? Biarkan budak-budak berlari di dalam masjid, jangan budak-budak lari daripada masjid. Itu dia pesan tu. Kan? Jadi hal ini kita seronok anak-anak tak dengar suara. Konon-konon khusyuk. Nah, bagus. Tak apalah waktu kita tengah belajar, waktu kita tengah salat. Tapi ingat pesan Sayyidina Ali, kalau dah tak dengar dah suara budak-budak bermain, be careful, hati-hati. Nah, pucuk pimpinan negara kamu, pucuk pimpinan karya kamu akan dipegang besok oleh tokoh-tokoh besok. Dia tak ada perasaan takut, dia tak ada perasaan khauf, dia tak ada perasaan raja kepada Allah. Tak ada. Bak mak ayah tak pernah bawa. Dah besar baru nak bawa. Besar tu dia dah tahu. Dah train dah. Tapi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia panggil sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi. Sayyidina Ali dia lah. Kan? Kalau dah ada dengan suara budak-budak sikit-sikit tu biasalah. Imam kan nak solat. Okey adik-adik, senyap dulu lah. Kita semayang dulu, solat dulu. Jadi sambung balik main. Nampak? Imam sebut je tu. Budak-budak seronok lah. Kan? Alhamdulillah. Tapi kalau kita dah dengar suara anak-anak bermain, insya-Allah, ada kadar-kadar yang tertentu, kata Sayyidina Ali, akan dipimpin oleh orang yang takut kepada Allah. Dia jadi orang-orang besar ke, jadi pengarah ke, jadi doktor ke, jadi apalah, dia akan rasa dalam hati dia getar. Ni semayang tak berapa nak buat mana ni. Aku ni tadi dah jauh dengan rumah Allah ni. Maka cepat-cepat dia akan patah balik, dia akan U-turn, dia buat turning point dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab tarbiyah daripada ibu dan ayah ni. Ni kebanyakan masjid dilarang bawa anak-anak. Itu masalah. Bawa lah anak-anak. Ada pula bawah anak-anak 5 tahun, 6 tahun. Jangan kita bawa. Asal pula bawa lah anak-anak 5 tahun, 6 tahun. Cuma kawalan ibu dan ayah. Dan pihak-pihak masjid ni ada live ni, tengok. Gunakan belanja daripada masjid yang ada, terutama masjid yang buat solat Jumaat. Kalau di sebelah Kelantan dia ada masjid Jami', masjid Ghairu Jami'. Tapi di belah kita ni, di belah Negeri Sembilan, di belah Selangor, kalau sebut masjid mesti buat Jumaat. Surau sahaja ada surau buat solat Jumaat, ada surau tak buat solat Jumaat.
Nah, gunakan satu fasilitas. Nah, antaranya kalau Ustaz pergi di Masjid Raja Fisabilillah Cyberjaya. Nah, Raja Fisabilillah ni Raja Selangor, Sultan Selangor yang pertama, ulama karang kitab Sifat 20. Ulama dulu sultan-sultan kita. Nah, nama masjid tu Masjid Raja Fisabilillah Cyberjaya. Tuan-tuan boleh pergi. Nah, kalau ada rezeki lah, ataupun tuan-tuan dah pergi ke, dia memang ada satu platform kat belakang. Nah, mak ayah pantau. Nah, tapi benda tak berbahaya lah. Nah, gelongso budak-budak main dan sebagainya tu. Nah, saya kalau kuliah dekat situ hari Rabu, memang bawa anak-anak sekali. Sebab apa? Dia ada ruangan khas dia. Mungkin macam surau kita ni terbatas daripada segi keuangan. Nah, masjid-masjid. Nah, sediakan satu ruang yang janganlah berdekatan dengan tempat ruangan solat utama. Nah, sediakan satu tempat anak-anak boleh bermain, boleh biar dia ada hubungan dengan Allah. Ni kita tak nampak. Nah, jadi jangan peliklah kalau hari ni budak-budak hari ni kurang ajar dengan mak ayah. Hari ni budak-budak perempuan hisap vape depan orang ramai. Berapa banyak? Tak malu hari ni. Nah, budak perempuan hari ni duduk kedai mamak, duduk kedai tom yam. Nah, tangan tu dekat vape tu. Sama pakai duduk, tak ada apa. Tak rasa malu dah. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tarbiyah, tak pernah bawa, dan kita tak didikkan nilai-nilai adab terutama dalam rumah Allah. Apa ramai hari ni tuan-tuan? Batu ulama sebut mahkota bagi orang perempuan adalah dua. Pertama, sifat malu dan takut. Mahkota. Hari ni minta maaf bukan semua, tapi dah berani lah. Nah, kita cerita kebanyakan, bukan keseluruhan. Nah, duduk kedai mamak tu pakai tali tu. Dulu dia letak phone dekat leher tu. Nah, senang nak angkat phone. Nah, sebab dulu telefon kecil-kecil butterfly tu dulu tu letaklah kat situ. Sekarang tak dah. Nah, kalau lelaki tu senonoh lah sikit. Bukan nak kata boleh hisap vape tu senonoh. Nampak tu senonoh lah sikit. Oh, laki. Oh, nah, bawa GrabFood tu semandang ke tunggu traffic light tu. Isap vape tu. Okey lah. Nampak bukanlah kata boleh. Senonoh lah sebab bukan laki. Nah, ni perempuan dengan pakai tudung. Nah, sambil main telefon. Bau pula datang kat kita pula. Aku tengok kau ni kau cik bosa. Nah, jadi kadang-kadang hilang dah. Bagaimana adab? Kerana kita lah kadang-kadang. Jangan masalah kau orang lain. Nah, kita bagi laluan azan dululah sekejap insya-Allah. Rugi pula kita tak azan isyak. InsyaAllah minta sekejap untuk kita beri laluan azan isyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan kita dan bagi taufik dan hidayah kepada orang yang dengar laungan azan tersebut insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung tuan-tuan pengajian kita insya-Allah sikit lagi. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka didikan daripada kita tu adalah amat penting. Awalu, Nabi sebut pertama sekali didikan daripada madrasah. Daripada madrasah iaitu daripada fil bayti, iaitu daripada rumah kita. Didikan anak-anak kita, didikan keluarga kita insya-Allah. Jadi sebab tu dia adalah satu tanggungjawab yang besar jugalah. Jadi kalau boleh masjid-masjid yang besar tu sediakan satu platform. Bawa ruangan anak-anak kita. Hari ni tempat-tempat lain kita boleh bawa. Shopping mall, weekend Sabtu Ahad kita bawa pergi makan angin, tak salah. Tapi mana hubungan kita dengan Allah SWT? Apa bulan Ramadan saja? Bulan Ramadan pun bawa lah. Apa nak semayang hari raya pada pagi Aidilfitri, pagi pada Aidil Adha saja? Jadi ni kadang-kadang silap daripada kalangan kita. Dan kita pula sebagai ibu dengan ayah, jangan kita berikan terlampau bising lah. Sebab tu facilities tu penting. Pengalaman saya pusinglah mana-mana masjid, mana-mana surau. Antara yang meriah ada 4 faktor. Pertama, facilities. Selesa, Alhamdulillah. PA system, Alhamdulillah. Aircon, Alhamdulillah. Yang kedua, peranan imam dan muazzin. Tu ambil penting juga tu. Suara imam tu seronok makmum dengar, nak datang peranan. Suara laungan azan berkumandang penting. 3, iaitu carta organisasi masjid dan surau. Mudah nampak orang baru-baru dia tidak cerita banyak, terus dia menyantuni. Teruk bang, daripada mana bang? Oh gini. Tak dia sempat tegur sahabat-sahabat lain. Peranan. Bukan pengurusi AJK, bukan. Yang biasa datang pun. Dia peranan. Oh alhamdulillah bang, duduk tadi nampak abang-abang TNB tadi. Ustaz pun tak berasa daripada mana. Wallahualam lah. Macam mana cara kita? Daripada mana? Tegur sepatah dua macam tu je. Peranan. Bukan buat tak reti je. Dan tak jadi kesalahan pun. Kalau kita buat tak reti je, Ustaz tak sempat nak tegur dah Ustaz. Dia dah balik dah Ustaz. Tu lain lah. Maknanya kita nampak dia. Dia mula-mula nak datang daripada mana? Masya Allah, jarang nampak ni. Abang-abang PNB ni datang singgah nak semayang maghrib dulu ni, tegurlah sikit. Daripada mana? Kadang-kadang kita katakan benda tu lah yang membuat orang terbuka hati untuk pergi pula masjid surau di tempat dia pula. Dan yang keempat, pengimarahan. Ini faktor yang penting. Apa program kita buat? Baru ni Alhamdulillah Ustaz tengok surah An-Nur daripada jauh. Selawat keluar pintu berarak. Ada program-program berwarna lah, Ustaz tengok macam-macam lah. Jadi kita teruskan. Kerana Allah Ta'ala boleh jadi dia tak pandang ibadat semayang kita. Tapi kena buat. Bukan kata tak pandang tu biar tinggal macam tu je. Sedekah kita, umrah kita, apa lagi? Amal jariah. Tapi mungkin dengan Allah Ta'ala pandang apa yang kita imarahkan rumah Allah, apa yang kita hidupkan. Habis. Jadi dia kata dekat sini, apa yang kita ada, itu semua adalah pinjaman. Dan tidak ada seorang pun memiliki apa-apa pun di atas muka bumi Allah ini. Syekh Ahmad Zarruq berkata, tasawuf ialah ilmu yang bertujuan. Syekh Ahmad Zarruq dia kata apa? Tasawuf ialah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memusatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tulis sikit perkataan memusatkan tu hanya tujuan kita. Arah tuju kita. Tempat untuk kita buat dan tempat untuk kita letakkan baik dan buruk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu kata Syekh Ahmad Zarruq. Ilmu satu bentuk kelas, satu bentuk kuliah yang tujuan kita tak lain dan tak bukan aku nak repair hati aku. Aku nak baikkan hati aku. Kan Nabi SAW sebut dalam tubuh badan kamu ada satu anggota yang mana kalau anggota ni tadi baik, maka baiklah anggota-anggota yang lain. Tapi kalau rosak anggota tersebut,
maka rosaklah segala anggota-anggota yang lain. Apa dia ibu-ibu ayah sekalian? Tidak lain dan tidak bukan qalbu Nabi SAW sebut, iaitulah hati kita. Nah, kalau baik insya-Allah lah. Nah, tapi janganlah kata pula, ustaz, saya ni ustaz, walaupun saya tak semayang, hati saya baik. Abah kau. Nah, jangan faham macam tu. Nah, punah ranah agama macam tu. Walaupun saya tak tutup aurat ustaz, nah, tapi hati saya mulia ustaz. Siapa dia yang menilaikan kita? Mana ada orang nak kata diri dia sendiri buruk? Pergi tanya penyamun pun, penyangak pun, dia kata diri dia baik. Nah, mana ada orang nak kata diri dia buruk? Yang nilai tu indallah. Nah, kalau hubungan dengan Allah yang paling utama pun kau tak gentar, kalau hubungan dengan Allah yang paling asas pun kau buat sambil lewat, tak usah ada pelik lah. Benda-benda lain kau boleh kona, kau boleh perkotak-katik, kau boleh ambil ringan. Aku tak heran. Nah, dengan Allah pun kau boleh tinggal. Nah, ini kan bini kau, ini kan suami kau, ini kan kawan-kawan kau, ini kan anak-anak kau. Anytime je kau boleh lipat, kau boleh khianat orang. Dengan Allah pun kau boleh khianat. Nah, Allah Ta'ala perintahkan 5 waktu pada kita. Bang, bahasa kasar lah ustaz nak sebut bang, Iblis pun sujud pada Allah bang. Iblis pun semayang pada Allah bang. Iblis pun tunduk kepada Allah. Dia yang masuk api neraka tu Allah Ta'ala rembak dia cukup-cukup tu. Sebab apa? Sebab dia tak kabur, sombong, ego. Dia kata dia lebih mulia daripada Adam. Nah, tapi dia sujud pada Allah. Tiba-tiba kita ni, nah, yang baru hujung kuku ni tak tahulah dekat mana lebih kita ni. Nah, lebih ramai-ramai kita ni dekat mana? Nah, nafas kita Allah Ta'ala pinjam, kederat mata kita boleh nampak, telinga boleh dengar, mulut boleh cakap, kaki boleh berjalan. Nah, belaka-belaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiba-tiba, ustaz, saya walaupun saya tak tutup aurat, tak ada masalah. Nah, tapi untuk maklumat ustaz, suami saya dah bagi tahu saya dah. Nah, kalau nak tutup aurat, biar ikhlas. Salah. Benda yang fardu tak perlu tunggu ikhlas. Tapi ulama sebut, buatlah sehingga keikhlasan itu datang. Jangan tunggu ikhlas. Benda fardu. Ikhlas tak ikhlas, paksa tak paksa, lillahi ta'ala ke bukan lillahi ta'ala, benda fardu mesti buat. Cerita banyak tadi. Nah, dia benda nak tunggu ikhlas, nak tunggu datang usyuk, nak tunggu datang hampir kepada Allah, takarrub dia panggil. Itu benda-benda sunnah. Nah, nak pakai sugi, apa lagi? Nak pakai serban, nak pakai burdah, nak pakai ridat. Itu tak apa, biar datangkan keikhlasan. Tapi benda yang wajib ni jangan salah faham. Suami saya cakap macam tu ustaz, suami saya adalah milik mutlak Allah. Dekat situ kena tengok mana hak Allah, mana hak Rasul. Nah, suami saya izin ustaz, saya keluar berdua-dua dengan jantan lain. Haram walaupun suami izin, kerana langgar syarak. Nah, tak apa ustaz, suami saya tetap izin. Suami awak dayus, awak pula ada otak, ada fikir, awak duduk dalam dosa. Sebab ni bukan hak suami, ni bukan hak awak, ni hak Allah Ta'ala. Yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia bukan kata suami izin ke, suami tak izin ke. Nah, sebab tu itu hak Allah. Nah, macam kita kata lah orang mati. Nah, orang mati, orang meninggal, orang wafat. Nah, suami dia kata, tak apalah. Nah, telanjang bogil dia, tak apa masuk dalam kubur. Tak boleh pula. Nah, ataupun biarlah pakai pakaian jangan-jangan sikit kain kapan tu. Nah, sebab atas dunia pun saya yang cakap dengan dia tak payah tutup aurat. Tutup aurat, tutup ikhlas. Ada masuk kenapa dalam kubur? Tak boleh. Kerana itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sekurang-kurang kain kapan bagi laki atau perempuan, 1 kain kapan. Nah, dituntut bagi dalam mazhab Syafi'i kita, orang perempuan 5 kain kapan, orang lelaki 3 kain kapan. Nah, suruh jaga lagi apa hal 5 pula ustaz, buat sama rata je dah. Bukan kulit yang boleh nampak pun kalau dah 3 balut tu ustaz. Allah Ta'ala nak muliakan wanita. Lepas tu Allah Ta'ala buat surah An-Nisa. Mana ada Allah Ta'ala buat surah Ar-Rijal? Tak ada, pemuda lelaki ada. Surah An-Nisa ada.
Nah, wanita-wanita Allah Ta'ala jadikan dia mulia. Jadi jangan kita cakap itu. Saya walaupun saya macam ni Ustaz, tapi hati saya baik. Takut kita tertipu deh iblis laknatullah. Habis. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, ulama besar ni dalam bidang tasawuf. Tulis sikit makamnya di Mesir. Dan tempat dia meninggal. Kalau tak silap Ustaz lah, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili ni. Orang yang hebat dah ni, orang mulia sungguh dah ni. Dialah yang berpakai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaedah Imam Ghazali waktu bulan Ramadan tu. Imam Ghazali sebut kalau satu Ramadan jatuh pada hari Selasa, Lailatul Qadar malam 25. Kalau satu Ramadan jatuh hari Rabu, malam 21. Tengok baliklah tu. Ustaz tak ingat dia punya carta. Kalau jatuh hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu, dia ada 7 hari tu. Kalau satu Ramadan jatuh pada hari Isnin dan hari Rabu, dia ada sekian di malam 21. Nanti Ustaz tengok balik. Ada kan? Dalam kitab Matla'ul Badri, dia inilah Syekh Abu Hasan Syazili ni. Dia pakai guna kaedah Imam Ghazali. Dia kata sepanjang aku balik, umur aku 15 tahun dan sampai aku mati, aku berpakai dengan kaedah Al-Imam Ghazali ni. Aku tak pernah miss malam Lailatul Qadar. Aku tengok satu Ramadan ni, tahun ni jatuh hari aku. Okey, hari Selasa. Imam Ghazali dia menyebutkan malam 23 tu malam Lailatul Qadar. Dia buat dapat betul malam Lailatul Qadar. Dia ada tanda-tanda dia. Bagi orang-orang soleh dia nampak lah. Betul. Kita kadang-kadang ni bangun 10 malam terakhir pun tak nampak apa-apa lagi. Jadi pokok pangkal kita dapat ke tak dapat ke 10 malam terakhir tu Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ada kan bangkit tak dapat pun Allah Ta'ala tak rezekikan pada dia. Ni kena semak balik lah. Pokok pangkal dapat ke tak dapat ke saya tak peduli dah Ustaz. Yang saya tahu saya ni dosa banyak. Maksiat saya banyak. Saya bangun je 10 malam terakhir Ustaz. Dengan izin Allah tahun ni dapat lah Ustaz. Tahun depan dapat lah Ustaz. Tak kisahlah Ustaz. Saya bangun tu mana saya jatuh satu Ramadan tu hari Selasa ke, hari Rabu ke, hari Khamis ke. Pokok pangkal 10 malam yang terakhir Nabi jadi azkun minan nar, ditutup serapat-rapat pintu api neraka. Itu pun cukup lah bagi saya Ustaz. Saya dapat Ustaz, Allah Ta'ala tak campakkan saya dalam api neraka pun syukurlah. Tak apalah Ustaz, berjalan beribu-ribu tahun pun jadi jangan jilat api neraka, sudahlah Ustaz. Jangan sambar bahan api neraka pun cukuplah Ustaz. 10 malam terakhir tu pulun sungguh-sungguh. Jadi sebab tu dia kata dekat sini, Syekh Abu Hasan Syazili dia berkata, tasawuf itu adalah satu ilmu pembersihan jiwa, penambah baik terhadap akhlak, pembangunan zahir dan batin demi mendapat kebahagiaan hakiki. Tulis sikit kebahagiaan hakiki, iaitulah syurga Jannatul Firdaus. Tahu mana tempat bahagia kita? Tak ada atas dunia ni. Sementara lah bahagia rumah kita, kenderaan kita, family kita, alhamdulillah lah tu. Tapi kekal abadi yang hak, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Iaitulah tunjukkan aku yang mana hak-hak, yang mana batil-batil ya Allah. Itulah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh nampak khulasah kita, kesimpulan kita pada malam yang mulia ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Tasawuf ni banyak pecahan dan pengertian dia. Cuma kalau kita boleh tengok daripada keempat tokoh ulama ni bercakap, tak lari daripada akhlak, tak lari daripada penyucian rohani, iaitulah batin, zahir dan batin kita. Jadi sebab tu tasawuf ni penting. Mudah kita nak minta maaf, mudah kita memaafkan orang sebab ada ilmu ni pada kita. Minta maaf lah Ustaz, mengganggu. Bang, minta maaf lah. Belum apa-apa, dulu jarang mulut tu sebut.
Tapi bila belajar ni, nak tanya orang, Assalamualaikum kak, minta maaf ganggu. Orang panggil mula-mula tu dah biasa. Nah, dulu kan agak ganggu tak ni kak. Nah, tapi bila belajar tasawuf, minta maaf. Nah, apa yang ustaz buat salahnya ustaz? Itu lah panggil adab bahasa. Assalamualaikum bang, ustaz nak tanya ni, minta maaf ganggu ni bang. Nah, bang mohon maaf banyak-banyak bang, tak sempat nak pergi tadi. Bang mohon maaf banyak-banyak. Kerana apa? Kerana adanya akhlak kita. Nah, sebab tu tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan anggap kita pun tak pernah buat jahat pada anak-anak kita. Nah, jangan tunggu anak-anak kita dia minta maaf pada kita. Berapa kali kita abaikan tanggungjawab kita kepada anak-anak kita, daripada sudut ilmu, daripada sudut nafkah, daripada sudut akhlak, daripada sudut adab, daripada sudut pengajian agama. Berapa banyak dulu kita tak tekankan. Nah, maka sampai dah saat ini kita dah belajar, kita dah tahu dah, jangan jadi lagi pada cucu kita kalau dah ada cucu dah. Nah, inilah tempat kita untuk cucuk tanam kita ni atas dunia ni. Nah, kita sambut Maulidun Nabi, kita sambut Maulid Rasul, sambut Ma'al Hijrah, sambut awal Muharram, sambut ambang Ramadan, sambut segala macam. Nah, baru-baru ni buat majlis selawat dekat mana? Melaka. Nah, Habib Ali Zainal Abidin turun. Mana lagi? Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wardi Anwar. Oh, semua ulama-ulama tanah air kita, ulama-ulama besar tu penuh tu belaka. Nah, mungkin kalau ada rezeki pula buat dekat Seremban kita ni ke. Nah, Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah buat majlis selawat ke, selawat perdana ke. Nah, majlis malam berselawat ke. Nah, puluh-puluh ribu orang pergi dengar. Tunjukkan yang mana kita ni sebagai satu bentuk agama yang cukup menitik beratkan tentang tasawuf. Kita memuji baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita mengeratkan hubungan silaturahim. Nah, walaupun kita kadang-kadang ada berbeza, biasalah manusia normal, tapi janganlah berbeza kepada ke arah kemaksiatan. Nah, tapi boleh buat program macam tu. Seronok. Nah, malam tu paper kata berapa? 20,000. Nah, ke berapa? 30,000. Nah, dia orang ambil drone tu melepah-lepah tu. Nah, sahabat ustaz daripada Johor pun turun. Nah, daripada Tangkap, daripada Ledang turun masuk ke Melaka. Nah, nak sambut kita katakan malam majlis berselawat. Nah, 3 ulama besar datang bagi tausiah, bagi nasihat pada kita. Maka itulah orang kata pembersihan jiwa kita. Nah, kita duk cari rezeki, cari nafkah. Bawa anak-anak kita. Tengok nampak orang pakai serban, nampak orang pakai ridha, duduk dalam majlis memuja-muja Nabi. Nah, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Selawat kepada Nabi. Ada yang qasidah. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi SAW. Sedikit sebanyak hati anak-anak kita akan kesan. Nah, jadi ini dah pemangkin-pemangkin. Kalau kita tengok hari ini anak-anak kita dengan gadget, tuan-tuan tak rasa risau. Nah, luar kain, dalam kain, hujung dunia, dekat dunia. Nah, tetapi ada selaput protection yang jaga anak-anak kita, adabnya, ilmunya, akhlaknya. Mudah-mudahan insya-Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup dulu, nanti kita sambung lagi. Inilah antara definisi yang telah diuraikan oleh para ulama terhadap perkataan tasawuf. Jadi 4 orang tokoh agamawan besar dalam bidang tasawuf, dia dah detailkan kepada kita. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi kuliah kita. Masuk pula untuk mendatangkan khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tanda elok. Hari ini kita berapa hari bulan? 14 Oktober. InsyaAllah nanti ada rezeki, ada waktu, ada masa ke lapangan, kita sambung lagi di sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada Ustaz. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, ada ke lapangan, kita berjumpa lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tunsir alaina wardina warda 'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.